Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 19 Jun bersama saya, Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Kilang Carlsberg Brewery Malaysia Berhad tidak menjalankan apa-apa aktiviti berkaitan penghilangan ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 seperti dakwaan yang tular di media sosial ketika ini. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib selepas pasukannya menjalankan pemeriksaan sekitar 7.40 malam semalam. Jelasnya, pasukan petugas pematuhan COVID-19 IPD Shah Alam itu mendapati tiada operasi penghilangan arak dijalankan. Malah pasukan petugas juga katanya telah berjumpa dengan pengurus kanan Carlsberg Brewery, Zainuddin Awang, menyatakan kilang berkenaan tidak beroperasi sejak 1 Jun lalu. Menyentuh mengenai kepulan asap yang keluar dari salah satu cerobong kilang terbabit seperti yang ditularkan, ianya merupakan wap dari proses memanaskan sejenis bahan mentah yang menyerupai gandum atau ragi. Bahan itu perlu dipanaskan bagi memastikan ia tidak rosak sepanjang penutupan operasi kilang. Manakala asap atau wap perlu dikeluarkan untuk mengelak berlakunya letupan. Baharudin dalam kenyataannya juga memaklumkan pemeriksaan menyeluruh telah dilaksanakan dan mendapati kilang berkenaan mematuhi semua prosedur operasi. Berita seterusnya. Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV Angkatan Tentera Malaysia ATM akan memantau nasib pesara tentera bersama 6 ahli keluarganya yang terpaksa tinggal di bawah jambatan Lok Yew sehingga mereka mendapat kediaman. Menerusi satu hantaran ringkas, ATM memaklumkan keluarga itu telah pun disantuni oleh JHEV ATM dan Baitul Mal Wilayah Persekutuan minggu lalu. Tambah kenyataan itu lagi, veteran tentera itu mempunyai pencen dan mendapat semua bantuan daripada kerajaan. Semalam, Malaysia Gazette melaporkan seorang pesara tentera Suria Muhammad 59 bersama isteri Azariah Abdul Aziz 43 dan 5 anak terpaksa tinggal dalam kedaifan di bawah jambatan kerana tidak mampu menyewa rumah dengan sempurna sejak November 2019. Suria yang bekerja sebagai penjual buah sebelum ini tinggal di flat Seri Sabah bersama keluarga mertua. Bagaimanapun jumlah terlalu ramai melebihi 13 orang memaksa dia membawa isteri dan anak-anak tinggal di bawah jambatan. Suria merupakan pesara yang pernah menyertai pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB hingga ke Bosnia. Dia mendapat pencen tentera sebanyak RM900 sebulan namun perlu membayar kepada Ahlum sebanyak RM600 sebulan kerana membuat pinjaman untuk meniaga buah-buahan sebelum ini. Keluarga malang itu turut menerima sumbangan barangan dapur seperti beras, gula dan minyak masak menerusi program MG Prihatin 2021. Sementara itu, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib memaklumkan pihaknya akan menyerahkan bantuan kecemasan sebanyak RM2,000 kepada keluarga yang tinggal di bawah jambatan Lok Yew. Isnin ini, jurucakap Mawib memberitahu Malaysia Gazette bantuan kewangan bulanan sebanyak RM700 juga telah dipersetujui untuk disalurkan kepada pesara tentera yang pernah berkhidmat dengan pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Bosnia. Menurut jurucakap berkenaan, bantuan itu akan dimasukkan ke dalam akaun penerima mulai 25 Julai ini sehingga Jun tahun depan. Bagaimanapun katanya, untuk bantuan rumah, pihak Mawib masih berbincang dengan Suria Muhammad kerana terdapat permintaan lokasi dan kedudukan rumah yang diminta oleh beliau. Semalam, Malaysia Gazette menyiarkan tentang nasib Suria yang berusia 59 tahun bersama 5 anak dan seorang isteri menumpang teduh di bawah jambatan Lok Yew kerana kesempitan kewangan untuk mencari rumah sewa. Kisahnya turut mendapat perhatian Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah turun membuat tinjauan tentang keperluan keluarga berkenaan pagi tadi. Kita ke berita berikutnya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah boleh memanggil Parlimen untuk bersidang bila-bila masa. Menurut Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, ini bersandarkan kepada Perkara 55 Perlembagaan Persekutuan.
Jelasnya dalam satu hantaran di Facebook berkata, hanya Agong mempunyai kuasa mutlak bagi menghenti atau membubarkan Parlimen berdasarkan perkara 55 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, bersandarkan kepada pandangan kedua pula, Datuk Seri Zahid berkata, ordinan darurat telah mengatasi Perlembagaan Persekutuan, maka yang di-Pertuan Agong boleh mengarahkan Parlimen bersidang tanpa nasihat Perdana Menteri kerana perkara 40 Perlembagaan Persekutuan yang mana menyebut Seri Paduka Baginda hendaklah bertindak mengikut nasihat Kabinet tidak lagi terpakai. Tambah beliau, ordinan darurat memberi kuasa kepada Agong memanggil sidang Parlimen tanpa perlu menunggu nasihat Perdana Menteri. Ujarnya, Seksyen 14 Ordinan Darurat memperuntukkan sidang Parlimen boleh dipanggil, diproroj dan dibubar pada satu tarikh yang difikirkan sesuai oleh Agong sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa. Seksyen 15 Ordinan Darurat pula memperuntukkan Agong boleh memanggil, memproroj dan membubar sidang Dewan Undangan Negeri DUN selepas berunding dengan Raja dan Yang di-Pertua Negeri. Pandangan-pandangan itu malah dilihat selari dengan titah Yang di-Pertuan Agong pada 24 Februari 2021 bahawa sidang Parlimen boleh diadakan sepanjang tempoh darurat, ujar beliau lagi. Berita seterusnya. Sebanyak 180,066 dos vaksin COVID-19 telah diberikan kepada penerima di seluruh negara semalam. Ini menjadikan jumlah keseluruhan rakyat yang telah menerima vaksin berkenaan meningkat kepada 5.5 juta orang. Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV di laman Twitter hari ini memaklumkan secara kumulatif hampir 4 juta orang atau 12.1% populasi telah menerima dos pertama mereka. Manakala bagi dos kedua adalah seramai 1.55 juta orang setakat ini. Semalam daripada lebih 180,000 dos diberikan, 147,616 adalah penerima dos pertama, manakala baki 32,450 lagi adalah penerima dos kedua. Malaysia mensasarkan 80% populasi negara ini menerima vaksin masing-masing menjelang akhir tahun. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih dan Assalamualaikum.